Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada seorang nih, dia bukan ahli parlimen. Dia hanya ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi menggalakkan pula, mencabar pula ahli-ahli parlimen yang jauh lebih tinggi pangkatnya berbanding dia, yang hanya ahli Dewan Undangan Negeri. Di arahnya pula ahli-ahli parlimen bersatu ini letak jawatan. Orangnya siapa lagi kalau bukan Razali. Tapi akhirnya, oleh kerana kelantangan Razali mencabar ataupun mengarahkan 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang mengalih sokongan kepada Anwar Ibrahim itu, dan menggelarkan mereka juga sebagai 6 jahanam, akhirnya Razali kena sendiri, dapat malu sendiri. Apabila ahli parlimen yang jauh lebih besar daripada ahli Dewan Undangan Negeri itu menyekolahkan Razali. Ada penulis pemerhati politik mengatakan, dia kata padan muka kena sekolah. Katanya, Suhaili akhirnya sekolahkan Razali. Kata beliau, speaker yang tentukan kedudukan kami bukan Bersatu, jauh sekali oleh Suhaili. Oleh Razali. Hanya speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah boleh menamatkan riwayat politik 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bukan perlembagaan parti, kata Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Labuan. Ahli parlimen Labuan itu juga berkata, pindahan perlembagaan Bersatu tidak akan memberi kesan kepada mereka yang kini digelar 6 jahanam kerana mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Memang betul apa yang dikatakan oleh Suhaili ini, kerana mereka melakukan pelanggaran yang dikatakan pelanggaran itu, menyokong pada Anwar Ibrahim itu, jauh lebih awal daripada sebelum pembentukan pindahan perlembagaan itu. Kecualilah mereka boleh buat backdated. Tapi nak buat backdated macam mana? Terbukti apabila di Dewan Rakyat ditulis Hansardnya. Selain daripada itu, apabila dicabar meletakkan jawatan, 6 ahli parlimen yang digelar 6 jahanam ini bukanlah tidak ada kepintaran. Mereka bukannya tak bijaksana, mereka bijaksana. Jauh sekali boleh digelar bodoh. Tidak, mereka ni bukan bodoh, mereka ni sangat pintar. Itu sebab mereka menjadi ahli parlimen. Jauh sekali mereka mau letak jawatan, kerana mereka tahu buat apa nak letak jawatan kalau mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan. Mungkin itu yang di benak fikiran mereka. Kerana mereka tidak melanggar peraturan Bersatu. Mereka tidak melompat parti. Mereka hanya menyokong Anwar Ibrahim kerana mereka mahukan, apa yang mereka mahukan ialah peruntukan kawasan mereka. Tapi itulah seperti yang dikatakan oleh salah seorang daripada ahli parlimen 6 ini. Mereka kata mereka menyokong kerana kelihatan kepimpinan Perikatan Nasional tiada inisiatif untuk berunding mendapatkan peruntukan tersebut. Itu sebab mereka kata mereka tertekan dan perlu mengambil keputusan yang boleh menguntungkan rakyat di kawasan mereka. Macam mana nak tamat riwayat 6 ahli parlimen Bersatu yang sokong Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim? Sedangkan untuk mengosongkan kerusi parlimen, ini adalah bidang kuasa pertama, ialah speaker Dewan Rakyat, katanya. Kedua, mahkamah bukan perlembagaan parti, katanya kepada FMT. Jadi kalau Razali paksa mereka nak letak jawatan, itu hanya merugikan atau buang air liur saja, buang tenaga saja, buang masa saja. Kerana sesungguhnya 6 ahli parlimen ini tidak akan letak jawatan dan mereka akan tunggu. Bukan Parti Bersatu yang akan melucutkan mereka, kerana tiada di dalam perlembagaan Parti Bersatu buat masa itu. Yang boleh melucutkan mereka ialah speaker Dewan Rakyat, itu pertama. Yang kedua ialah mahkamah. Beliau mengulas laporan Bersatu akan mengadakan perhimpunan agung khas 2 Mac ini untuk memindah perlembagaan parti susulan 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Anwar. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 jahanam. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus maju, kata Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris di Facebook.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan ini, kalau benar ini berlaku, habislah Muhyiddin Yassin. Dikuatiri Muhyiddin Yassin akan terpecat serta-merta. Dikuatiri Muhyiddin Yassin akan tumbang di tengah jalan. Dikuatiri juga Muhyiddin Yassin tidak akan dapat bertahan walau seminggu pun selepas ini. Ini apabila satu pendapat atau satu cadangan dikemukakan daripada Sabudin.com. Apa kata Perhimpunan Agung Khas Bersatu yang dirancang pada 2 Mac ini, buatlah pindaan sekali syarat kelayakan cabar presiden. Anda tahu semua Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali sebenarnya kalau ikut daripada pindaan atau ikut kepada Perlembagaan Parti Bersatu, kedua-dua mereka sebenarnya belum layak untuk menjadi presiden kerana syaratnya ialah untuk mencabar presiden perlu 2 penggal berada dalam MPT. Sudah sah Bersatu akan mengadakan Perhimpunan Agung Khas pada 2 Mac ini bagi memindah perlembagaannya. Perlembagaan yang bakal dipindah itu ialah untuk mengetatkan lagi peraturan bagi menghalang ahli parti itu memberi sokongan kepada ahli lawan sebagaimana yang dilakukan 6 ahli parlimennya sebelum ini. Dalam Akta Anti Lompat Parti, kedudukan seseorang sebagai ahli parlimen hanya akan tergugur jika beralih, menyertai parti lain dan seterusnya perlu diadakan suatu pilihan raya kecil semula. Tetapi, kedudukan sebagai ahli parlimen tidak tergugur jika hanya mengumumkan sokongan kepada pihak lain tanpa mengumumkan keluar parti. Berikutan tindakan 6 ahli parlimen Bersatu memberi sokongan terbuka kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi mendapatkan peruntukan untuk pembangunan bagi kawasan parlimen masing-masing. Bersatu mendapati wujud keperluan memindah perlembagaannya dan untuk mengelakkan lebih ramai lagi menderhakai kesetiaan demi memperoleh ganjaran. Beberapa parti lain sebenarnya telah lebih dulu memindah perlembagaan masing-masing kerana menyedari wujud kelompangan dalam Akta Lompat Parti yang sedang dikuatkuasakan. Namun demikian, dalam Bersatu sekarang, bukan isu 6 ahli parlimen yang mengalihkan sokongan itu saja yang menjadi topik hangat. Turut menjadi perbualan ialah pemilihan parti yang dijangka pada Jun ini, di mana syarat kelayakan untuk sesiapa bertanding jawatan tertinggi parti mestilah pernah memegang jawatan dalam MPT selama 2 penggal. Bersatu diluluskan pendaftarannya pada tahun 2017 dan pemilihan pertama pada tahun 2020 yang lalu. Pemilihan pada Jun 2024 ini adalah pemilihan kali kedua bagi Bersatu. Dalam hal berkaitan, meskipun Muhyiddin Yassin telah mengumumkan ingin mengekalkan jawatan Presiden Bersatu sepenggal lagi, dan Hamzah Zainuddin yang dikehendaki ramai untuk mengambil alih teraju kepemimpinan parti bagi memberi wajah baru kepada parti untuk turut menyatakan sokongan kepada bekas Perdana Menteri itu. Tetapi di sebalik wujud desakan berterusan agar ketua pembangkang itu bertanding juga melawan Muhyiddin, hambatan di depannya ialah syarat kelayakan bertanding yang tidak memihak kepadanya. Hamzah menyertai Bersatu pada tahun 2019 dan dilantik sebagai Setiausaha Agung pada Mac tahun 2020. Ini bermakna beliau belum cukup syarat 2 penggal berada dalam MPT atau Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan secara automatik tiada kelayakan untuk bertanding melawan Muhyiddin. Pun begitu, sebagai tanda sokongan yang diperolehnya untuk menerajui Bersatu, pejabat beliau yang disebut sebagai White House
selain sentiasa dikunjungi ramai ahli dan kepimpinan parti setiap hari, di situ turut menjadi medan perbualan untuk menyokong dan memastikannya menjadi presiden bersatu menggantikan Muhyiddin. Mereka secara umumnya menyatakan Bersatu tidak mungkin memperoleh keputusan lebih baik dalam PRU 16 akan datang jika parti terus diterajui Muhyiddin lantaran imejnya sebagai Perdana Menteri yang gagal sebelum ini masih kuat melekat di hati majoriti rakyat. Hanya dengan berubah pucuk pimpinan dan Hamzah dirasakan paling sesuai, barulah diyakini ada sinar baru boleh muncul di hujung terowong. Maka senang cerita, terlanjur Bersatu akan mengadakan perhimpunan agung khas pada 2 Mac ini, selain untuk memindah perlembagaan bagi mengetatkan peraturan berkaitan lompat parti. Apa kata dipindah sekali syarat kelayakan bertanding jawatan presiden itu. Syarat itu bukan saja dilihat tidak demokratik dalam konteks Bersatu sebagai parti yang baru kali kedua mengadakan pemilihan, tetapi juga merupakan halangan yang nyata untuk move on bersama harapan yang mungkin lebih baik mampu diperoleh pada PRU 16 akan datang. Selain itu, dengan menghapuskan syarat kelayakan 2 penggal berada dalam MPT itu juga, dengan sendirinya meletakkan Muhyiddin sebagai pemimpin sejati. Tidak macam jawatan Presiden UMNO yang menang hanya kerana dilindungi oleh sesuatu peraturan atau ketetapan. Jadilah pemimpin yang berani dilawan dan sedia dicabar pada bila-bila masa. Bahkan secara moralnya, menang bertanding melalui perlawanan jauh lebih bernilai berbanding menang secara tidak bertanding, kerana orang lain dikenakan sekatan. Lagi pula, takkanlah Muhyiddin nak menang sebagai presiden melalui cara betina begitu. Soal sama ada Hamzah benar-benar akan bertanding atau tidak, itu haruslah dijadikan persoalan yang kedua. Yang penting sekarang ini ialah ruang untuk bertanding itu biarlah sentiasa terbuka. Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Saudara-saudara sekalian, dengan penerangan pinjang lebar daripada penulis sabuddin.com ini, kita pun setuju bahawa untuk membuatkan parti itu lebih kompeten, lebih kuat, lebih gagah dan lebih berotot, lebih baiklah apa kata Perhimpunan Agung khas Bersatu pada 2 Mac ini pindah sekali syarat kelayakan cabar presiden. Jadi kalau itu dibuat, benarkah Muhyiddin tinggal akan jadi sia-sia saja, akan kalah di tengah jalan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.